Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Amir Zahin dan ini Berita AADK edisi 15 November 2021. Kementerian Dalam Negeri perkasa pengurusan media sosial dan komunikasi. Lawatan kerja APMM erat hubungan strategi dua agensi. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Pegawai Bahagian Komunikasi Korporat dan Perhubungan Awam yang berkhidmat di jabatan dan agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN diminta terus proaktif dan kreatif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, langkah itu bertujuan memastikan peranan dan perkhidmatan disediakan kementerian disalurkan dengan lebih berkesan kepada masyarakat khususnya menerusi medium media sosial. Menurut beliau, pada zaman modernisasi hari ini, terdapat banyak sumber tidak tepat dan palsu disebarkan secara meluas di media sosial dan aplikasi pesanan ringkas seperti WhatsApp dan Telegram. Katanya, merujuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 211 dan 233 menjadi salah satu kesalahan sekiranya maklumat palsu disebarkan sama ada menerusi media sosial atau medium komunikasi yang lain. Justeru adalah menjadi tanggungjawab kumpulan pegawai bahagian komunikasi korporat dan perhubungan awam memperkasakan mutu perkhidmatan, menyalurkan maklumat sahih dan bertindak sebagai sumber rujukan masyarakat bagi meningkatkan persepsi positif dalam kalangan stakeholder. Selain itu, jelas beliau, pengurusan media dan komunikasi turut memainkan peranan utama dalam usaha meningkatkan imej sesebuah kementerian, jabatan dan agensi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Bengkel Pengurusan Media dan Komunikasi KDN 2021 di Putrajaya Rabu lalu. Agensi Antirasah Kebangsaan AADK menerima kunjungan daripada Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Khairul Anwar Bacok baru-baru ini. Dalam sesi lawatan kerja itu, beliau diberi taklimat mengenai gerak kerja dan operasi AADK oleh Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon. Pada masa sama, lawatan tersebut turut memberi peluang kepada AADK dan APMM mengukuhkan lagi hubungan strategi dua hala sedia ada yang utuh dalam pelbagai bidang. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Negara anggota ASEAN kekal komited dalam usaha menyekat kemasukan dadah melalui pelabuhan dan perairan di rantau Asia Tenggara. Komitmen itu diperkukuhkan menerusi pelaksanaan mesyuarat The 6 ASEAN Seaport Interdiction Task Force yang berlangsung secara telesidang baru-baru ini. Mesyuarat Anjuran Badan Pencegah Dadah Kebangsaan NACD merupakan platform perkongsian maklumat dan mengukuhkan hubungan negara anggota ASEAN melalui kerjasama agensi penguasaan di pelabuhan dan perairan antarabangsa. Pada masa sama, menjadi medium berkongsi maklumat dan kepakaran, menyelaras siasatan dan operasi antara sempadan bagi mengenal pasti modus operandi baharu sindiket pengedaran dadah melalui perairan antarabangsa. Selain Kemboja yang bertindak sebagai tuan rumah, mesyuarat tersebut turut disertai wakil dari Brunei, Malaysia, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Hujan lebat berterusan menyebabkan kawasan pusat pemulihan penagihan narkotik Pospen Muar Johor terjejas teruk akibat dinaiki air. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan di lokasi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. November 2021. Sekali lagi Puspen Muar telah dilanda banjir besar. Hal ini bukan pertama kali berlaku di sini dan terakhir Puspen Muar telah dilanda banjir besar pada tahun 2016. Antara kawasan yang terjejas teruk adalah masjid, cawangan hal ehwal klien, dewan makan dan tentunya asrama klien. Apabila asrama klien telah terjejas, ahli jawatan kuasa bencana Puspen Muar dengan kecepatannya telah memindahkan kesemua klien ke Dewan Samudra bagi memastikan keselamatan mereka. Seterusnya, proses-proses pemindahan klien telah dilakukan dengan cepat ke Puspen Tiang 2 bagi memastikan program rawatan dan pemulihan mereka tidak terjejas. Bencana banjir besar yang berlaku di Puspen Muar ini dipercayai berlaku kesan daripada hujan lebat yang turun selama 2 hari dan mengakibatkan limpahan air laut ke kawasan Puspen Muar kerana Puspen Muar berada di kawasan yang rendah. Air tidak dapat mengalir dan menyebabkan kawasan di Puspen Muar ini kebanyakannya terjejas dan air di paras yang paling tinggi. Saya, Siti Amira binti Jasmin, penolong pegawai anti dadah, melaporkan di lokasi kejadian Puspen Muar. Terima kasih. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality ADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang cukup berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurtakia binti Razak atau lebih dikenali sebagai Cik Ta, berusia 40 tahun, kini bertugas di AK Daerah Kota Baru sebagai pembantu anti dadah. Saya adalah salah seorang penerima APC pada tahun 2020. Saya telah berkhidmat selama 13 tahun iaitu bermula pada 14 Ogos 2008. Seperti yang semua telah maklum, ADK Daerah Kota Baru adalah sebuah daerah yang telah terpilih untuk mengikuti program rintis KBT. Oleh itu, saya telah melakukan pelbagai tugasan tanpa mengira unit dan waktu. Benar kata orang, Allah bisa, tegal biasa. Sememangnya, pada mula-mula perkhidmatan, banyak cabaran yang terpaksa dihadapi. Namun, setelah mendapat pelbagai pengalaman serta ilmu pengetahuan, cukup untuk mendewasakan saya dalam tugasan seharian. Sepanjang bertugas, pelbagai cabaran yang telah saya hadapi, terutamanya risiko terhadap penyakit berjangkit seperti penyakit kulit, terutamanya klien yang baru dibebaskan dari penjara, HIV, TB, hepatitis. Pandangan negatif masyarakat terhadap klien menyebabkan klien putus asa kerana sering dituduh mencuri, klien sukar untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap atau yang lebih baik, dipulau oleh ahli masyarakat sendiri. Kesemua ini menjadikan klien tidak boleh untuk mengekalkan kepulihan mereka. Semasa terlibat dalam operasi, saya sendiri pernah bergelut dan menghadapi waktu yang sukar untuk menangkap dan memujuk orang yang disyaki dan orang kena tahan. Sepanjang perkhidmatan, saya telah menghadiri pelbagai kursus dan latihan yang dianjurkan oleh pihak ADK dan jabatan lain, mendapat anugerah khidmat cemerlang APC bagi tahun 2020 serta dilantik sebagai lay kaunselor. Segmen Personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami, lebih baik cegah. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. ADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.